Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari lah kepada Sadiq dari Han. Okey, terima kasihlah sebab masuk pada masanya. Okey, baik, hari ini kita akan teruskan kuliah kita yang ketiga, iaitu kuliah yang ketiga tapi minggu yang kedua. Okey, sebab kita dah menjalani kuliah yang pertama dan kuliah yang kedua minggu lepas. Kuliah pertama kita ialah tentang dokumen-dokumen awak yang telah pun saya masukkan ke dalam Google Classroom, dan juga kuliah kedua menyentuh tentang apa tu, kemahiran menulis ke gapo yalah kemahiran menulis, uh, tentang masalah penulisan. Dan tugasan ada dua minggu lepas. Tugasan yang pertama ialah tugasan topik satu dan topik dua, dan juga ada tugasan melalui live worksheet. Baik, kita tunggu sebentar 5 minit kawan-kawan lain supaya mereka masuk dulu. Okay, sebab saya nak minta kenalan kejap, saya nak ada kerja sikit. Okey, kita tunggu kawan-kawan lain masuk dulu. Macam tak cukup lagi tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mau 8 orang Tapi tak apa kita teruskan. Okey. Jadi pada hari ini, kita akan masuk kepada satu topik yang memang salah satu genre penulisannya, iaitu penulisan kreatif. Okey, jadi macam biasa saya minta tolong buka kamera lah supaya saya boleh lihat bagaimana reaksi anda terhadap kuliah kita pada hari ini. Buka kamera supaya lebih senang untuk saya pantau anda. Baik, nota telah pun saya muat naik ke dalam ke dalam Google Classroom, dan boleh tengoklah nota di sana. Ya ke, saya rasa saya macam dah muat naik dah. Okey. Ya, nota topik 3. Baik. Semula tak nak buka kamera belaka ni, pemalu belaka ke kan? Okey, salah satu di antara kata garis panduan amalan baik untuk belajar di dalam talian bersama dengan pensyarah ialah kita membuka kamera. Jadi bukan nak susahkan pelajar, tapi itu salah satu panduan amalan baik lah, yang mana amat digalakkan untuk pelajar berinteraksi. Orang kata walaupun dipanggil istilah seolah-olah bukan ia adalah non face to face, tidak bersemuka, tetapi apabila kita buka kamera sebenarnya kita memberikan paradigm ataupun paradigma kepada konsep bersemuka bila kita buka kamera. Jadi saya amat haraplah semua orang boleh buka kamera supaya saya boleh nampak muka masing-masing ketika saya mengajar. Macam saya cakap, pada pandangan saya sebenarnya saya boleh nampak awak sebenarnya. Tapi mungkin pada pandangan awak cuma nampak skrin saya, skrin PowerPoint sahaja ya. Baik, boleh dengar ke suara saya macam senyap je? Boleh, madam. Boleh. Yelah, takut sebab tak ada respon, tak buka pun kamera, nampak macam mereka ni faham ke tidak sebenarnya. Okey, kalau tak faham, cakap tak faham, tak apa, saya ulang balik arahan. Baik, okey, jadi saya rasa awak faham. Saya tunggu bila masa awak boleh buka. Mungkin dah tengah pakai tudung ke kan, mungkin tengah pakai baju ke, bolehlah. Itu sebaik-baik garis panduan amalan baik lah. Lagi pun kita pun duduk kat KIAS, anda pelajar pengajian Islam, jadi kita kena tahulah orang kata etika kita dengan pensyarah, akhlak kita sebenarnya tak jauh beza daripada akhlak kita masuk kelas dan kuliah secara bersemuka Dia masih sama. Sebab saya pun sekarang tengah proceed dengan PhD saya. Bila saya bersama dengan supervisor saya buka kamera. Walaupun dia tak buka kamera, tapi saya akan buka kamera. Sebab bagi saya, kita pelajar, biar dia dapat tengok muka kita tu, kira macam situlah kita anggap dia dapat puaskan hati dia bila dapat nampak muka kita. Jadi dia tahu okey, pelajar ni sebenarnya bersedia nak jumpa aku pun pakai seperti nak pergi kuliah, okey, walaupun secara online. Jadi kita tunjuk image kita sebagai pelajar yang sangat dedicated dan juga committed. Baik, untuk topik hari ini, topik yang bagi saya tidaklah susah sangat, topik yang sangat-sangat menarik, dan saya akan cuba habiskan topik ini dalam minggu ini. Okay, jadi dia mungkin ambil 2 kali kuliah kot. 2 kali kuliah. Dan saya mengharapkan anda have fun bila belajar topik ni.
berseronok belajar topik ini sebabnya topik penulisan kreatif adalah untuk orang kata sesuatu yang tidak rasmi dan tidak formal, dan ia sangat-sangat menjana emosi, menjana semangat, menjana orang kata minda kita dalam masa yang sama. Jadi penulisan kreatif ni bagi saya adalah satu genre penulisan yang ramai orang sukalah berbanding dengan penulisan bukan kreatif. Jadi saya sendiri pun menulis banyak penulisan kreatif, tetapi saya terlibat dengan dokumentasi rasmi di KIAS sebagai pekerja. Jadi tak langsung saya pun juga terlibat dengan penulisan bukan kreatif. Okey. Di bawah tajuk ini, hasil pembelajaran topik yang ingin kita sentuh ialah pertama, anda akan mampu untuk mengkritik puisi yang dibaca melalui sumber bacaan ringan seperti antologi dan juga majalah. Okey, setakat yang anda buat minggu lepas, anda telah pun memberikan sedikit kritikan terhadap cerpen Semanis Kurma Ajwa, dan saya membaca komen-komen anda dengan sangat teruja sebenarnya. Bila saya baca tu, saya sangat seronok lah. Walaupun anda sebenarnya mungkin terfikir bahawa oh yang tulis ni pensyarah aku kot, kena tulis benda baik. Tak ada, tak ada. Sebenarnya bagi saya macam ada juga yang sangat sangat kritikal. Okey, dia bagi komen tu, dia memang memberi teguran lah. Mungkin dia juga pandai menulis kot. Jadi saya menerima ia sebagai satu komen-komen yang sangat membina, dan saya terima kasih pada anda semua sebab membacanya. Kita sebagai penulis kan, kita sebenarnya mendengar komen tu orang kata sebagai sesuatu yang kita guna untuk tambah baik penulisan kita. Tapi yang sebenarnya yang sangat kita suka ketika menjadi penulis ni ialah bila orang membaca penulisan kita. Memang sangat suka. Jadi secara tidak langsung bila anda menulis rumusan terhadap cerpen tersebut, sebenarnya anda menulis balik apa yang anda dah baca. Jadi bila saya membaca soalan nombor 2, okey, sila rumuskan dalam 50 patah perkataan. Saya tahu anda sebenarnya membaca. Jadi dalam hati saya tu berbunga. Biarlah awak nak komen apa tentang penulisan saya, awak kata tak sampai mental lagi ke, ada yang kata macam penulisan ni perlu kepada impact yang lain ke. Itu saya terima dengan positif. Tetapi bila saya tengok yang nombor 2 tu, saya berbunga hati saya. Pelajar saya baca. Itu sebenarnya satu kepuasan untuk seorang penulis bila orang membaca. Okay, kalau yang menjual buku tu bila orang beli buku dia, itu sebenarnya satu proses untuk orang itu membaca tulisan dia. Tapi kalau tak beli buku pun bila orang hantar mesej ke kita, sedaplah puisi awak tadi. Kita rasa berbunga bukan sebab dia puji, kita rasa berbunga sebab dia bacalah puisi yang aku tulis. Itu sebenarnya perasaan seorang penulis. Okey. Jadi kalau anda suka menulis, anda akan dapat alami apa yang saya alami sebenarnya. Okey. Pertama, anda akan mampu mengkritik puisi yang anda akan kritik. Anda mampu mengkaji teknik penulisan cerpen, penulisan puisi ni, silap tulis ni, penulisan puisi beberapa orang pemuisi, dan menghasilkan puisi karya sendiri. Ini mana topik ni. Okey, ni topik cerpen nanti ni, salah tulis ni. Rasanya ni daripada CA. Saya salah tulis dalam CA, masuk dalam ni juga. Okey, jadi ini sebenarnya puisi dua ni. Apa kata kita betulkan sebelum terlambat? Puisi. Okey, puisi. Okey, save terus. Baik. Benda boleh buat kan? Tak susah pun guna. Sekarang ni bila guna teknologi, kita boleh senang buat dalam masa yang ringkas. Okey, kita tengok di bawah topik ini, apakah kandungannya? Yang saya rasa dalam 2 kuliah kita akan habiskan. Pertama, kandungan kuliah yang pertama ialah kita akan tengok apa itu puisi tradisional dan apa itu puisi moden. Kemudian kita akan tengok pantun, kita akan tengok syair, kita akan tengok gurindam, kita akan tengok seloka, dan kita akan tengok sajak. Okey, nombor 2 hingga nombor 6 itu adalah genre-genre yang ada di bawah puisi secara menyeluruh. Tapi sebenarnya kalau nak tanya lagi, ada banyak lagi lah, beberapa jenis lagi. Cuma yang ini sangat-sangat asas. Okey. Okey, kita tengok bahagian yang pertama, iaitu puisi tradisional, perbandingannya dengan puisi moden. Okey, kita tengok ya. Saya mengambil pandangan 2 orang tokoh yang sangat-sangat dikenali dalam dunia penulisan. Anda pun sepatutnya cuba mencarilah. Kalau betul-betul rasa nak masuk dunia penulisan, boleh cari kedua-dua orang tokoh ini. Seorang tokoh masih ada lagi dan baru sahaja dinobatkan sebagai sastrawan negara baru-baru ini, iaitu Dr. Zurina Hassan, dan juga seorang tokoh lagi yang telah pun meninggal dunia, tapi
masih lagi disebut-sebut sampai ke hari ini, iaitu Za'ba. Okey. Beza dua jenis puisi menurut kata Zurina Hassan, sastrawan negara, puisi tradisional bererti puisi lama. Okey, jadi saya mengambil definisi puisi tradisional daripada Zurina Hassan. Sebab bagi saya macam Zurina Hassan ni yang menariknya, beliau banyak mengekalkan puisi-puisi tradisional. Kalau awak tengok Zurina Hassan ini siapa, awak akan tengok bagaimana dia mahir dalam bersyair. Okey, tulisan-tulisannya pun banyak yang mengangkat imej puisi-puisi lama. Okey, jadi sebab itu saya ambil definisi daripada beliau. Kemudian tradisional sendiri mengikut Kamus Dewan bersifat tradisi, sesuatu kebiasaan yang kekal turun-temurun. Okey, pemisah yang agak mudah ialah tarikh kelahiran karya. Okey, beliau memberikan dalam blogspot dia, saya ambil daripada blogspot dia sebab dia memang menulis untuk tajuk puisi Melayu. Kalau nak tahu boleh klik dekat dalam link yang saya bagi dalam nota anda, boleh masuk terus ke dalam blogspot dia. Okey, jadi katanya ialah puisi tradisional ini yang beza dengan puisi moden ialah tarikh kelahirannya. Sebab puisi tradisional, tarikh kelahiran dia ni ialah kita tak tahu bila, dia zaman dulu. Kalau kita tahu siapa yang buat, kita akan tahulah. Tapi kebanyakannya kita tak tahu. Okey, contohnya saya tanya awak, siapa yang membina puisi, siapa yang membina pantun, pisang emas di bawah belayar, mana pula? Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Saya nak tanya, siapa yang bina pantun tu? Boleh jawab? Saya pun tak boleh jawab. Itu merupakan salah satu puisi tradisional yang mana tarikh kelahiran karya tu kita tak tahu. Kenapa kadang-kadang kita tak tahu? Sebab apa? Antara ciri terpenting puisi tradisional ialah ia bersifat lisan. Puisi tradisional ni dia bersifat lisan. Awak cubalah tanya mak ayah awak, dari mana datang pantun ni apa tu, 2-3 kucing berlari, mana sama si kucing belang, 2-3 boleh ku cari, mana sama cik adik seorang. Mana dapat datangnya? Adakah P. Ramlee yang bawa? Adakah Nordin Ahmad yang bawa? Kalau kita tanya mak ayah kita, mesti tak boleh jawab. Sebab apa? Benda ni bersifat lisan. Itu keunikan puisi tradisional kita. Kita tak tahu dari mana. Tapi itu yang uniknya lah untuk puisi tradisional ni. Macam syair-syair lama, ada setengah-setengah syair yang kita tahu memang hadir daripada penulis-penulis zaman dulu. Tapi ada syair-syair yang tiba-tiba keluar, muncul. Dari mana pun tak tahu. Orang mengkaji. Kalau boleh mengkaji sampai pada satu tahap, mereka boleh claim siapa yang bawa keluar syair, siapa bawa keluar gurindam ni atau siapa yang bawa sloka ni. Bolehlah, tapi kadang-kadang mereka pun tak tahu. Okay, jadi itu sifat puisi tradisional. Ia puisi lama, bersifat tarikh kelahiran karya kita tak pasti dan juga ia bersifat lisan. Okay, itu oleh SN Zurina Hassan. Bila saya sebut SN dalam penulisan ni, SN ni maksudnya sastrawan negara. Okay, dan kita ada puisi moden. Okay, mengikut Za'ba, ia adalah puisi khas dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah dan melukiskan kemanisan dan kecantikan bahasa. Definisi beliau sendiri pun indah. Okay, jadi puisi ni ialah ia melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah dan melukiskan kemanisan dan kecantikan bahasa tadi tu. Jadi kalau kita nampak sebuah puisi, sebenarnya ikutlah pantun ke gurindam ke, walaupun sajak yang baru-baru dibuat, kebanyakannya sangat-sangat cantik. Dan bahasa yang dia guna tu sangat tersirat. Bila tersirat, ia menjadi sangat indah. Itu maksud tersiratnya. Kalau tersurat, contohnya kita nak kata buku ini sudah lama dan koyak. Itu bahasa biasa. Tetapi bahasa puisi mungkin dia mengaitkan bahasa yang tersurat itu kepada tersirat. Buku ini sudah lama menjadi berada di dalam simpananku. Seumpama lamanya suria di langit dan juga rembulan di langit pada malam hari. Jadi bila tubik je ayat langit, bulan, suria tu, dia cuma nak oyak buku tu lama dah duduk dengan dia, tapi usia buku tu umpama lamanya suria tu duduk atas langit. Umpama lamanya rembulan tu duduk kat langit waktu malam. Jadi kita nak beritahu buku tu lama, tapi keindahan bahasa tu, berita kelamaan buku tu, dia kaitkan dengan suria yang memang dia tahu bila duduk kat situ suria tu. Jadi situ letak kecantikan sebuah sajak. Jadi sajak bukan ayat direct. Jadi kalau anda nak buat sajak, kita sentiasa menggunakan ayat yang tersirat.
Istilah sirat dengan surat ni, saya rasa anda boleh dah bezakan antara sirat dan surat. Tersirat ni maksudnya di sebalik. Tu maksud tersirat. Tersurat ni maksudnya apa yang disuratkan, apa yang berada di permukaan. Itu maksud surat. Okey? Dan melukiskan kemanisan. Yang tu tadilah. Kemudian karangan berangkap itu ialah karangan yang disusun dengan bahagian-bahagian yang berkerat. Dan antara sekerat dengan sekerat itu biasanya berjodoh bunyi atau rentaknya atau isinya. Serta kebanyakan memakai timbangan atau sukatan yang tertentu. Maksud Zabak ialah puisi ini sentiasa dalam karangan yang berkerat-kerat. Dia pantun kan, awak nampak pantun ada 4 baris 1 kerat. Ada yang 2 baris 1 kerat pantun. Kita akan belajar sampai 12 baris 1 kerat. Jadi ada syair yang 2 baris 1 kerat. Ada yang 3 baris 4 baris 1 kerat. Jadi sajak pun tak beza ya. Sajak tu pun dia berkerat-kerat. Jadi kalau sajak itu merangkumi sifat puisi, ia memang berkerat-kerat, maksud dia mempunyai rangkap. Dan biasanya berjodoh bunyi. Berjodoh bunyi ni maksudnya dia berrima. Kalau ada perkataan mula atas tu hujungnya A, bawah pun hujungnya A. Mungkin ada perkataan atas yang bermula dengan jiwa, perkataan bawah tu pun ada juga yang mengulang jiwa. Jadi dia berjodoh bunyi, rentak atau isinya. Itu yang memberikan kecantikan kepada sebuah puisi. Timbangan atau sukatan tertentu maksudnya dia ada berapa patah perkataan 1 baris. Ataupun dia meletakkan satu rangkap itu hanya ada 12 patah perkataan. Contoh. Jadi kedua-dua definisi ini saya bukan suruh awak hafal. Saya tak suruh awak hafal. Cuma awak cuba bezakan antara tradisional dan juga puisi moden. Sebab saya nak awak nampak bahawa yang orang banyak buat sekarang ni ialah puisi moden. Iaitu perkataan lainnya ialah sajak. Yang mana pantun, syair, gurindam, seloka yang dah semakin hilang. Yang dah semakin tidak mahir kita bersama dengannya, itu puisi tradisional. Jadi yang semakin orang cuba memartabatkan ialah puisi tradisional. Zurina Hasan adalah salah seorang sastrawan yang kuat dalam memartabatkan puisi tradisional sekarang ni. Jadi kalau awak anak-anak muda ada macam bengkel atau webinar berkaitan dengan pantun atau puisi tradisional, awak boleh masuk sebenarnya Facebook Zurina Hasan. Bila dia buat webinar, bila dia nak buat bengkel, awak boleh pergi. Zurina Hasan pernah datang ke Kelantan. Saya bersama dengan Gemar pada waktu tu, tahun lepas tak salah saya, sebelum PKP ke waktu PKPB, ada Gemar buat. Gemar ni gabungan penulis muda negeri Kelantan. Saya salah seorang AJK-nya. Tapi pada waktu Zurina Hasan datang, saya tak sempat pergi sebab waktu tu saya tak sihat ke anak saya tak sihat, saya tak ingat. Jadi saya tak boleh bersama dengan Zurina Hasan. Saya rasa macam, rasa macam itulah orang kata rasa macam kecewa lah tak dapat jumpa sastrawan negara Zurina Hasan pada waktu dia mari Kelantan waktu tu. Jadi kalau next time dia mari, saya mungkin kongsi dengan awak boleh datang jumpa dia baru insya-Allah. Jadi ini secara ringkasnya, apakah di antara ciri-ciri utama setiap puisi itu? Okey. Pertama pantun. Ciri-ciri dia ramai yang dah tahu ya. Kalau dia mempunyai rima, dia mempunyai rima A B A B. Di hujung. Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Kan? Jadi A B. Sentiasa ingat bahawa rimanya A B. Kalau dia jadi rima A, pantun tu tak kata salah, tapi pantun itu lemah. Contohnya belakang tu awak habiskan semua dengan a atau i untuk 4 rangkap. Pantun awak itu dikira pantun, tapi ia lebih mirip kepada syair. Jadi pantun itu dianggap sebagai lemah. Okey, sebab pantun dia ada sifat dia sendiri, nanti kita akan belajar. Jadi sentiasa pastikan pantun anda habis dengan A B. Itu baru pantun yang kuat bersama dengan beberapa karakteria yang lain. Dia ada 4 baris rangkap. Kebanyakannya. Okey, 4 baris rangkap. Kita ada pantun 4 kerat, 2 kerat, 4 kerat, 6 kerat, 8 kerat, 10 kerat dan 12 kerat. Kena tahu, kita banyak kerat sebenarnya. Tapi kebanyakan masanya kita guna 4 baris rangkap. Tapi kalau awak tengok pelawak-pelawak Malaysia, dia lebih suka guna 2 baris rangkap. Kan? Okey.
teka-teki ular mati dalam mangkuk. Tu teka-teki waktu saya kecil dulu. Suka sangat kita orang main dalam kelas. Okay, cuba teka. Apakah ular yang mati dalam mangkuk? Dia buatlah teka-teki ular mati dalam mangkuk. Boleh jawab tak? Apa dia yang ular mati dalam mangkuk ni? Cuba jawab sikit dalam chat box. Teka-teki ular mati dalam mangkuk. Apa dia? Tak tahu. Zaman saya kecil dulu suka. Satu lagi teka-teki ular mati hisap rokok. Zaman saya dulu. Yang matilah mangkuk tu jawapan dia mi. Jawapan dia mi. Dia kata Allah boleh kata bagi mi kan. Tapi ular mati dalam mangkuk lah. Dia kata ular tu macam mi tu banyak-banyak. Zaman kita kecil dulu. Lepas tu kalau ular mati hisap rokok. Kalau awak pernah jumpa lah ni. Ubat nyamuk. Lingkaran ubat nyamuk tu. Yang orang guna api tu. Kalau masih guna. Zaman saya dulu memang tak ada spray-spray ubat nyamuk. Tak ada ubat nyamuk elektrik. Tak ada. Zaman kita orang dulu memang ubat nyamuk tu memang yang melingkar tu. Jadi dia melingkar macam ular. Dia mati hisap rokok. Sebab dia keluar asap. Okay, zaman kita orang dulu suka main. Jadi pelawak zaman sekarang pun mereka gunakan pantun 2 kerat. Sebab pantun 2 kerat mudah berbanding dengan pantun 4 kerat. Jadi kalau awak tengok Maharaja Lawak ke, awak tengok Sepatu ke, awak tengok Boceh ke kan, awak tahulah mereka memang suka guna pantun 2 kerat. Okay, sebab pantun 2 kerat ni agak mudah ya. Okey, tetapi walau bagaimanapun untuk semua pantun, rangkap pertama ialah pasangan pertama itu ialah pembayang. Kalau kalau 2 baris pantun, jadi yang pertama barisnya itu ialah pembayang. Yang kedua itu ialah baris maksud. Kalau 4 baris, 2 baris atas itu pembayang, 2 baris bawah itu maksud. Ada setengah menggunakan pembayang maksud bawah tu. Okay, jadi itu sifat dia. Kita akan belajar lebih mendalam nanti sekejap lagi. Okay, untuk syair, apa itu syair? Syair itu mempunyai rima a. Tu yang saya kata tadi, kalau pantun awak 4 kerat, awak guna A, B, A, B. Kalau buat 4 kerat ataupun 4 baris itu, buat A, berakhir dengan I semua, B, semua, R semua kat belakang. Jadi ia lebih mirip kepada sifat syair. Yang beza syair ni dengan pantun ialah syair ini semua barisnya bermaksud. Pantun 2 baris atas baris pembayang, 2 baris bawah dan baris maksud. Tetapi untuk syair setiap satu baris dia itu ada maksud kepada keseluruhan rangkap. Itu syair. Ya, dan syair sentiasa mempunyai 4 baris serangkap. Sebab kalau 2 baris serangkap, ia dah jadi gurindam. Beza pula ya. Pantun boleh 2 baris serangkap. Tapi bila syair yang 2 baris serangkap, A, B, C, dia akan menjadi gurindam. Gurindam ni boleh dinyanyikan. Syair pun boleh dinyanyikan. Jadi orang zaman dulu, puisi ni bukan sekadar puisi biasa ya. Puisi ni dia boleh nyanyikan, dia dodoi anak dia dengan syair, dia dodoi anak dia dengan gurindam, dengan pantun, dengan seloka. Orang zaman dulu ya. Sebab bagi mereka macam itu hiburan mereka. Zaman kita sekarang tak ada dah anak-anak gak we handset buka Didi, okey habis kan. Zaman sekarang lah nak buat macam mana, budak-budak sekarang pun lebih cenderung kan kepada handphone dan sebagainya. Okey, yang keempat apa itu seloka? Seloka itu ia berbeza dengan sifat pantun dan syair serta gurindam. Kerana seloka ini dia bebas dari rima. Dia tak ada AA, BB ke AC ke, tak ada. Dia bebas. Dia agak hampir sama dengan sifat sajak seloka ni. Okey, dan seloka ialah 2 atau 4 baris serangkap, cuma sifatnya yang paling utama seloka ini bersifat lucu ataupun sindiran. Dia lebih kepada penceritaan. Contohnya seloka Pak Pandey, seloka Pak Kaduk, seloka Lebay Malang. Okey, daripada cerita-cerita rakyat, dia menjadikannya kepada seloka. Orang zaman dululah, saya nak awak bayang benda ni pada zaman dululah, zaman macam orang-orang kampung yang duduk kat kampung dia mungkin ada salah seorang yang mendengar daripada orang luar. Contohnya dia sendiri keluar daripada kampung, berjumpa dengan pedagang-pedagang ke kan, zaman Kesultanan Melayu Melaka dululah. Jadi mereka mendengar cerita daripada orang-orang lama, orang-orang
luar. Dia bawa masuk ke kampung dia dengan bentuk lisan. Dia ceritalah apa yang dia dengar daripada orang luar. Jadi bila dia bercerita pada satu golongan manusia ni pula akan bebas dan bercerita kepada golongan-golongan lain. Jadi ia diturunkan daripada mulut ke mulut orang-orang kampung pada zaman dahulu. Itu yang orang kata viral zaman dulu. Awak guna phone je sekarang kan, orang dulu dia viral daripada mulut ke mulut. Zaman dulu. Okey. Jadi kita seronoklah bila kita bayang orang zaman dulu macam mana kaedah dia mendapatkan hiburan. Salah satunya ialah berseloka. Dan yang kelima ialah sajak. Sajak ini juga bebas dari rima. Temanya sangat luas dan bebas dari jumlah baris dan juga rangkap. Okey. Jadi 5 ciri utama, 5 puisi ini yang mengeluarkan ciri-ciri utama dia secara ringkas yang ini, sebab kita akan masuk dengan lebih mendalam sebentar lagi, insya-Allah. Ada sebarang soalan sebelum saya masuk secara lebih mendalam? Boleh tanya, ada soalan? Ada masa setengah jam lagi. Okey, tak ada soalan. Tak ada masalah. Madam. Ya. Untuk macam syair pula seloka ni, dia macam mana dia punya intonasi dia? Okey. Thank you Nuruddin tanya. Macam ni. Saya akan bincangkan dalam nota yang seterusnya. Sebab saya memang nak tunjuk kat awak sebenarnya. Satu-satu ni saya akan tunjuk kat awak. Jangan risau. Bagus Nuruddin. Itu menunjukkan dia rasa nak tahu. Saya suka sebenarnya bila student saya rasa nak tahu. Jadi saya tahulah apa yang saya sedia ni memang sebenarnya menepati apa yang awak nak tahu. Okey, kita cuba. Jadi bila sampai kat seloka, saya akan tunjuk contoh seloka ya. Saya tak boleh nyanyi depan awak, nanti awak pergi viral pula. Ada ke pesyarah perempuan nyanyi depan kita orang. Walaupun sebenarnya ada pertandingan deklamasi pantun, pertandingan mendendangkan irama syair, irama gurindam, irama seloka. Ada pertandingan yang dibuat setiap tahun oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya tak pernah masuk sebab bagi saya macam suami saya kata suara saya sedap sangat. Jadi dia takut orang lain terlena dengan suara saya kan, terbawa-bawa dengan suara saya ni. Jadi dia kata tak apalah, nyanyi lagu syair untuk abang je lah kat rumah. Jadi saya pun bersyair dengan dia je lah kat rumah. Okay, tapi kalau anda rasa anda nak masuk, bukan perempuan je lelaki pun kalau rasa nak masuk, anda boleh masuk. Tapi anda kena fahamlah sebab setiap seloka dia ada lagu dia sendiri. Setiap syair dia ada lagu dia sendiri. Gurindam ada lagu dia. Pantun pun sebenarnya dipelbagaikan dari segi penyampaian. Okey, kita tengok yang pertama pantun. Okey, yang saya nak tunjuk kat awak tadi ni. Yang ni kalau awak tengok, saya nak cuba tunjuk tulisan Jawi sebenarnya. Okey, sebab tu saya letak pa, nun, ta, waw, nun. Tulisan Jawi ni kan berbeza daripada tulisan Arab. Saya tahu awak semua bijak bahasa Arab. Tapi pandang-pandanglah juga kepada tulisan Jawi. Sebabnya tulisan Jawi ini ialah tulisan yang cuba dimartabatkan oleh banyak pihak, iaitu pihak Kerajaan Negeri Kelantan sendiri pun banyak yang cuba untuk memartabatkan tulisan Jawi di Kelantan. Bukan tulisan Arab, tulisan Jawi. Di Malaysia juga cuba dimartabatkan tulisan Jawi ini. Jadi kalau awak pergi di mana-mana, orang kata, awak tengok poster di Kelantan, poster ataupun nama kedai, nama jalan, dia akan letak tulisan Jawi kat atas tu. Perasan tak di Kelantan? Memang akan ada tulisan Jawi. Wajib. MPKB BRI mewajibkan tulisan Jawi dalam semua perkara iklan yang ada di Kelantan. Okay, jadi awak pun boleh semak. Tulisan Jawi ini boleh disemak dalam Kamus Dewan. Boleh masuk dekat online, carian umum PPRM yang saya kongsi dulu ya. Baik, untuk pantun kita tengok. Apa yang menarik tentang pantun ni? Saya bawa awak 3 pantun. Pantun yang sejak kecil kita dengar. Zaman sekolah dulu pun awak belajar juga pantun ni. Tapi saya tak tengok anak saya belajar pantun ni. Mungkin ada kot dia belajar, cuma dia tak pernah pula sebut pasal pantun ni depan saya. Tapi zaman saya dulu memang cikgu ajar. Okay. Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga. Okay. Kalau nak ikut intonasi pantunnya, dia lembut sangat. Saya nak buat pun saya tak pernah masuk. Pernah masuk pertandingan pantun, tapi saya awal-awal dah kalah sebab mungkin intonasi saya salah kot. Adik saya memang pakar pantun. Adik saya dia memang seorang ahli pemantun yang memang
Tiap-tiap pertandingan pantun dia pergi. Jadi bila saya baca pantun depan dia gelak kat saya. Kata apa baca pantun macam tu? Dia tunjuklah gaya dia tu. Memang intonasi pantun ni berbeza dengan membaca sajak. Lainnya semua puisi ni dia ada intonasi-intonasi. Macam Nuruddin tanya tadi lah. Seloka ni macam mana intonasi dia puan? Jadi pantun intonasi dia macam tu. Pulau Pandan jauh ke tengah. Gunung Tai bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah. Budi baik dikenang juga. Tu kaedah pemantun sebenar. Tapi adik saya lembut lagi. Dia cantik lagi bila dia baca. Okey, itu kaedah. Lepas tu buat buah cempedak di luar pagar. Ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan. Yang ketiga, pisang emas di bawah belayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati. 3 contoh ini saya nak beritahu bahawa ada benda-benda yang awak kena perhatikan. Okey, 2 garis permulaan yang saya garis atas ni, ini kita panggil sebagai pembayang. Okey, ada 2 baris ini pembayang yang mana tidak berkaitan dengan maksud. Pulau Pandan, Gunung Daik tak ada kaitan dengan hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga tak ada kaitan. Buah cempedak dengan galah tak ada kaitan dengan budak baru belajar dengan salah tolong tunjukkan. Pisang emas bawa belayar, masak sebiji atas peti tak ada kaitan dengan hutang emas dibayar, hutang budi dibawa mati. Dia 2 cerita yang berbeza. Itu bezanya. Itu bezanya. Di mana pembayang tidak mempunyai kaitan dengan maksud pantun. Tetapi pembayang itu wajib ada. Dan pembayang ini kebiasaannya ialah alam semula jadi ataupun keadaan sekeliling. Itu pembayang yang kita biasa guna. Awak boleh cerita pasal ikan, boleh cerita pasal pokok, boleh cerita pasal burung, boleh cerita pasal langit. Boleh cerita sebagai pembayang. Kalau awak tengok zaman dulu, dia buat cerita pembayang ni Pulau Pandan, Gunung Daik. Tapi apa yang pasti, dalam pembayang itu dia bukan pembayang kosong. Bukan. Kalau awak nak kata pembayang ni ada maksud ke puan? Ada. Tak tipu, memang ada maksud. Okey, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Okey, Pulau Pandan jauh ke tengah. Kalau awak cuba carilah, saya tak tahu ini sifu saya kata. Saya pergi bengkel, dia kata memang Pulau Pandan itu terletaknya di tengah-tengah laut. Pulau Pandan tu. Wallahualam bisawab. Saya pun tak pernah buat geografi. Saya makan geografi. Dan Gunung Daik itu memang cabangnya ada 3. Siapa yang bina benda ni? Saintis ke yang bina? Tak, bukan saintis. Tapi pemerhatian orang zaman dulu. Dia duduk, dia tengah fikir apa nak buat bosan lah, tak ada internet lah kat rumah zaman tu, tak ada TV lah waktu tu, radio pun tak ada waktu tu. Jadi dia nak cuba mengisi kesunyian dia. Dia pun tengoklah, ada Pulau Pandan lah duduk kat tengah-tengah. Ada Gunung Daik lah, ada cabang 3. Itu dia menjadikannya sebagai pembayang. Lepas tu dia memasukkan maksud ke dalam pantun dia. Berbentuk nasihat, teguran. Okay. Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga. Itu satu teguran, itu satu nasihat. Walaupun badan kita ni hancur, tanah itu nanti akan mengandung badan kita ni nanti. Tetapi budi baik yang kita tinggal ketika kita hidup ni orang akan kenang. Okey. Syuhada buka kamera untuk saya hari ni, saya kenang. Saya akan kenang syuhada buka kamera untuk saya. Yang lain tu mungkin malu kot. Ataupun terlampau cantik atau terlampau handsome. Kalau buka tu takut orang tak boleh tidur malam tengok muka masing-masing kot. Wallahualam. Tu pandangan saya lah. Okay. Jadi budi baik ni kita kenang. Mengatakan bahawa pada zaman dulu yang tidak ada internet, yang tidak ada orang kata capaian TV, tidak ada surat khabar secara berluas, mereka masih tahu bahawa adanya bahagian-bahagian yang boleh menaikkan orang kata image yang baik kepada pendengar. Okey, bila orang dengar, orang tua cakap pada budak-budak, adik dengar, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga. Jadi budak kecil dengar, dia tahu adanya sedikit teguran dalam apa yang diperkatakan oleh orang-orang tua. Okey. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Benda ni benda biasa. Buah cempedak tu duduk luar pagar. Rumah kita kat sini ada pokok kan, tapi ada pagar, tapi buah cempedak hidup luar pagar. Kalau awak tanam pokok cempedak dekat tepi pagar awak, kadang-kadang pokok cempedak tu naik lebih tinggi dari pagar, buah cempedak tu akan duduk luar pagar. Okey. Jadi nak ambil sendiri tu, dia ambil galah, dia guna galah sebab buah cempedak kadang duduk tinggi sikit. Dia jolok lah ambil galah.
Benda ringkas. Orang tengok buat cepedak tu duduk luar pagar. Lepas tu tengok orang mari datang ambil galah tolong jolokkan. Dia jadikan sebagai pembayang. Nak ceritanya apa? Nak cerita yang ini. Saya budak baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Okey. Begitu berhalusnya bahasa yang digunakan orang zaman dulu ya. Berhalus sangat. Awak boleh tengok saya budak baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Okay, bagaimana mereka memohon untuk sifu, untuk cikgu mereka, untuk guru mereka, untuk muallim mereka, muallimah mereka, murabbi mereka untuk datang dan beritahu kalau salah tolong tunjukkan. Begitu orang kata kita menunjuk hormat kepada orang zaman dulu. Kepada orang yang lebih tua cikgu-cikgu kita. Itu pantun yang kedua. Pantun yang ketiga, pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Okey, yang ini memang sifu saya kata. Sifu saya kata sifat pisang emas. Kalau awak pergi carilah pisang emas. Sekarang susah nak cari pisang emas. Kalau awak ada tanam pisang emas, awak tengok sifat pisang emas. Kenapa pisang emas? Kenapa bukan pisang berangan? Kenapa bukan pisang tanduk? Kenapa bukan pisang jela apa? Pisang kelak lega. Pisang kelak lega kata Kelantan. Orang luar saya tak tahu bahasanya ke apa. Okey. Kenapa bukan pisang-pisang lain? Kenapa kena pisang emas? Sebab dia perhati bila orang zaman dulu dia naik bot ataupun dia naik kapal pergi cari ikan tengah laut ataupun pergi mengembara daripada satu kampung ke kampung yang lain, jauh 2-3 hari, kadang-kadang sehari 2. Jadi dia akan bawa pisang. Kalau tengok orang zaman dulu, kalau pergi mana-mana mesti bawa pisang. Sebab pisang emas ini sifat dia masak sebiji pisang emas. Tak percaya? Pergi beli pisang emas. Beli yang belum masak. Lepas tu awak tengok, awak tinggallah 2-3 hari. Hari ni awak pergi cek, dia masak sebiji. Tapi yang lain tak masak lagi. Esok pergi cek atau petang nanti pergi cek, tengok masak sebiji pula. Dia sebiji masak. Ini kata sifu saya ni. Sebab saya pun pernah juga nak beli pisang emas. Selalu tak jumpa. Selalu jumpa pisang emas yang memang dah masak. Sebab tu dia bawa belayar. Sebab bila dia belayar, lama. Jadi kalau bawa satu pisang yang semua masak serentak, awak makan satu je, yang lain akan buruk lah. Sebab tu dia tak bawa pisang lain. Dia bawa pisang emas. Hari ni masak sebiji, makan sebiji atas kapal. Esok pergi pula untuk makan pisang yang kedua. Esok makan pula pisang yang ketiga. Itu maksud yang pembayang ni. Itu saya kata pembayang tu ada maksud. Masak sebiji di atas peti. Bukan peti ais peti mereka tu adalah peti baju dia ke, peti barang-barang yang dia bawa kan untuk berlayar. Jadi bukan cerita pasal pisang emas, nak cerita apa? Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Jadi kita boleh lagi nak bayar hutang emas. Katakanlah kalau saya meninggal sesuatu hari, saya ada hutang dengan Husna kan. Okay, saya katakan anak dengan suami saya, abang tolong bayar hutang saya dengan Husna bila saya dah meninggal dunia. Jadi hutang emas saya boleh bayar. Tapi hutang budi, katakanlah saya tu hutang budi dengan Farahan, sampai ke mati pun sebenarnya saya tak boleh nak bayar hutang budi tu. Sebab itulah kita disuruh dalam agama kita sendiri, berbudilah kamu. Yang lebih hebatnya bila agama kita meminta kita bukan sekadar berbudi dalam kalangan manusia, tapi berbudilah dengan haiwan, berbudilah dengan tanaman. Janganlah sampai kita pergi rosakkan tanaman orang, kita pergi bunuh haiwan ikut suka. Kadang-kadang netizen bawa naik kan, cerita-cerita pasal orang buat macam-macam kat kucing, kat anjing apa semua kan. Tak apa-apa dah. Kucing dipotongnya hidung, kucing digantungnya leher. Saya pun tak dapat fikir. Bahasa orang Kelantan, bahasa orang budak zaman sekarang, I cannot brain benda-benda macam tu. Tapi itu yang berlaku zaman sekarang. Tu maksudnya berbudi ni dalam agama kita mengajar, even dengan binatang pun kita kena berbudi. Okey. Jadi itu cerita pantun. Apa yang saya merahkan kat sini nampak ya? Dan daklah, masji, masi, ngah, ahga, gar, arkan, arti. Itu adalah rima. Selalu kita dengar rima belakang ya. Tapi sebuah pantun yang sangat baik, pantun itu juga berima di tengah. Okey. Itu yang hebatlah pantun orang zaman dulu, macam mana telitinya mereka ya. Teliti. Apa yang lebih teliti ialah bilangan suku kata.
pulau pandan jauh ke tengah. Ada 9 ya. Tengok yang nombor 3 ni. Hancur badan dikandung tanah. 9. Mereka mencuba sehabis baik kalau yang rangkap pertama ini 9 suku kata, rangkap ketiga juga cuba untuk diletakkan 9 suku kata. Tapi sebenarnya paling-paling panjang kita boleh tulis sampai 12 suku kata. Sebenarnya lah kalau ikut dia punya peraturan, sebuah pantun suku kata boleh sampai 12. Tu paling panjang lah tu. Tapi sebaik-baik pantun ialah kalau rangkap pertama ini 9 suku kata, rangkap ketiga cuba buat 9 suku kata juga. Tengok teliti tak orang zaman dulu buat. Kalau tanya saya siapa yang bina pantun ni, saya tak boleh cakap siapa. Saya pun tak tahu siapa yang bina pantun ni. Tapi sikit punya baik pantun dia ni. Tak ada pula jadi sastrawan negara mereka ni. Kita pun tak tahu daripada mana sebenarnya pantun. Tapi sangat cantik. Ini adalah orang kata artifak orang Melayu yang kita cuba martabatkan sehingga ke hari ini. Tapi sayangnya anak-anak zaman sekarang ni dah tak boleh dah nak beritahu apa pantun-pantun lama yang masih segar. Tak kenal dah pantun-pantun lama yang masih segar pantun mana. Ni 3 pantun yang saya bagi. Kalau saya suruh awak beritahu saya, setiap seorang bagi saya 1 pantun lama, mesti tersengih-sengih. Itu ceritanya lah. Nak beritahu payah, bukan mudah ya. Kalau awak tidak mendalami dunia ni. Okey, itu cerita pantun. Cerita pantun ya. Kita nak pergi seterusnya pula. Kita tengok. Ada sedikit lagi tentang pantun. Okey, baru-baru ini berlaku satu polemik. Okay, polemik ni macam kata satu bentuk macam isu lah, isu dalam dunia pantun. Pantun yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri sebenarnya, di mana DBP mengambil pantun ini daripada buku Kurik Kundi Merah Saga tahun 2005. Dia bawa naik dalam Facebook. Okay, pantunnya berbunyi, apa guna berkain batik kalau tidak memakai capal? Apalah guna beristeri cantik kalau tak pandai menumbuk sambal? Okey. Ia menjadi satu polemik ataupun huru-hara dalam dunia pantun atau dunia penulisan kerana maksud yang ada di sebalik pantun ini sangat-sangat orang kata seksis lah. Seksis ataupun sangat orang kata menyentuh peribadi dari segi rumah tangga tu. Okay. Kita tengok sikit kita baca sikit apa kata Dr. Muhammad Saleh Rahmat. Saya pernah jumpa Dr. Muhammad Saleh Rahmat. Alhamdulillah dia orang yang hebat dan bila jumpa pun cara dia bercakap tu memang cara orang yang hebat. Okay, saya kongsi dengan awak sikit kita tengok artikel dia sikit. Apa sebenarnya yang dikatakan dalam polemik ini. Ia dikeluarkan oleh Sinar Harian. Okay, mana tadi? Okay. Ia adalah satu artikel oleh beliau. Kalau kita tengok, tiba-tiba pantun polemik ekoran penafsiran menyentuh persoalan gender. Okay. Seksism tu ialah gender lah. Okay. Bagi pantun sebaran Dewan Bahasa dan Pustaka. Orang Melayu sangat sensitif tentang isu yang melibatkan status rumah tangga. Apatah lagi yang melibatkan babitkan makna erotis. Okay. Erotis ni maksudnya benda yang orang kata kisah suami isteri lah. Jadi bila dia kata penafsiran menumbuk sambal ni. Di situ sebenarnya tu ditafsirkan sebagai satu hubungan intim. Jadi muncullah pandangan yang polemikal. Pandangan yang seolah-olah mana tafsiran itu suatu ketetapan yang menjadi dosa lah. Jadi pantun ini mendapat tafsiran dari perspektif yang berlainan. Okay. Jadi Dr. Muhammad Saleh ni, dia kata, bukankah kepelbagaian tafsiran itu menunjukkan tingginya permainan bahasa dan lambang oleh pujangga Melayu? Okay, dia berpegang kepada, ya betul tafsiran ini boleh menjadi apa saja tafsiran yang kita tahu bahawa pantun itu mempunyai sifat tersirat. Tersirat ni maksudnya dia tak direct lah. Okay, kalau dia ikut daripada pandangan direct itu, menumbuk sambal ialah menumbuk sambal. Kan? Tapi kalau dia ikutkan dari segi pandangan, lampang oleh pujangga Melayu itu sebenarnya kita boleh tengok dari persepsi yang lain. Sebab tu dikatakan ia bersifat gender dalam isu ni. Benda ni jadi besar ni. Semua penulis pakat bagi saya dalam grup penulis.
Semua pakat bincang dalam tu apa sebenarnya pantun ini dikeluarkan kan pada waktu itu kan. Jadi kalau kita tengok sedikit perbincangan oleh Dr. Muhammad Saleh ni, beliau memberitahu pantun itu sendiri apa. Pantun ni ialah milik asli masyarakat Melayu yang turut dikaji oleh pengkaji barat. Okey, perpuisian alam Melayu sebenarnya sudah mantap sehingga genre pantun tidak ada bandingan di Eropah. Okey, malah Perancis menggunakan nama pantom untuk menjeniskan genre ini. Dan kita tengok pantun juga dalam banyak-banyak buku yang pernah dikeluarkan. Okey, apa yang pasti pantun itu tergambar sosok peribadi bangsa Melayu. Walaupun kita banyak menerima pengaruh daripada kolonialisme oleh penjajah, tetapi kita tetap mencerminkan imej kita melalui pantun-pantun dan puisi tradisional ini. Okey. Apa yang kita nampak ialah hikmah daripada polemik ini ialah kita tengok bahawa sifat tradisional itu sebenarnya sukar kita nak analisis dari segi logik. Logiknya payah sebab tradisional ini dia banyak bersirat lah tadi yang saya katalah. Lihatlah bagaimana pengarang Sulalatus Salatin menyampaikan ekspresi sinikal terhadap golongan pemerintah yang tertakluk oleh hawa nafsu. Dang nilai memangku puan berembang buah pedada. Adakah gila bagi mutuan burung terbang dipipihkan lada. Ini sangat sinikal. Sinikal ni maksudnya sindir. Sangat sindir. Kalau baca Sulalatus Salatin dia banyak menggunakan perkataan-perkataan yang tersirat. Saya ada baca buku Sulalatus Salatin dan sangat menarik. Awak sendiri pun bekas student saya dulu kan. Rasanya ada setengah tu bekas student saya yang pernah beli buku Sulalatus Salatin. Pantun tersebut siratan yang sangat tajam. Menempelak kerakusan Mahmud yang hendak memperisterikan Puteri Gunung Ledang. Walhal kewujudan Puteri Gunung Ledang tidak dapat dibuktikan. Tanpa mempedulikan logik realiti, Sultan Mahmud mengerahkan orang suruhannya pergi memanjat Gunung Ledang untuk meminang Puteri Gunung Ledang yang kononnya bersemayam di puncak gunung itu. Jadi dalam Sulalatus Salatin sebenarnya kita dapat tengok banyak sifat tradisional itu dikekalkan di dalamnya. Bacalah Sulalatus Salatin. Memang tak faham. Tak faham tapi kalau baca habis insya-Allah faham. Saya pun telah baca habis waktu saya mengajar pengajar Malaysia dululah. Sekarang tak ajar dah pengajar Malaysia, saya ajar benda lain dah. Jadi kita boleh tengok kat sini betul kata Dr. Muhammad Saleh, orang Melayu sebenarnya pemalu tetapi tegas. Kita ni kurang berterus terang. Cuma kita berani menyampaikan secara berkias. Sebaris kata daripada mulut orang Melayu mungkin membawa maksud yang tersirat. Itulah kehebatan Melayu tapi kini semakin pupus kehebatannya. Kita dah mula sangat terpengaruh dengan pengaruh barat. Atau pengaruh luar lah. Bukan barat sajalah. Timur pun ada. Bahagian orang kata daripada Arab pun ada. Ya, kita banyak daripada Timur Laut lah. Semua bahagian tu kita banyak sangat pengaruh. Sehingga kita lupa imej Melayu kita. Saya tak kata bahawa imej Melayu kita ni ialah imej yang buruk. Tak. Imej Melayu sebenarnya cantik. Kita pemalu. Kita bersopan santun. Kita banyak berkias. Sebab apa kita menjaga banyak orang kata hemah kita. Dan itu sangat-sangat dituntut oleh Islam. Macam mana kita bercakap dengan orang yang lebih tua, berkias. Maafkan saya ayah. Bolehkah kiranya saya bertanya pada ayah? Tak adalah kecek gitu dengan ayah awak. Tapi orang kata kelembutan tu ada. Sopan santun tu ada. Itu Melayu sebenarnya. Tapi kita bila dah mula banyak terpengaruh dengan pengaruh barat, menyebabkan hilang dah semua benda tu. Even dalam pantun yang sebenarnya baik seperti pantun ini turut menjadi satu polemik dalam zaman sekarang. Sedangkan pada tahun 2005 dahulu ia masuk dalam sebuah buku pantun yang bagi saya buku pantun ini amat glamour. Kalau awak ada buku pantun Kurit Kundi Merah Saga ni awak simpanlah buku ni. Sebab buku pantun ini memang ada banyak sangat pantun dalam tu yang sangat indah. Ini polemik isu penulis pada satu masa dulu. Baik. Jadi, kita ada 5 minit lagi. Mana tadi? Kejap. Sepatutnya share screen. Saya tahu awak letih dah pukul 12 ni. Rasa nak makan kan. Kita akan nanti esok. Bukan esok. Esok kau? Esok dosa kau? Esok jadual. Yes, esok. Esok kita akan bincang
beberapa genre puisi iaitu syair, kita akan bincang gurindam, kita akan bincang seloka Nuruddin. InsyaAllah esok saya akan tunjuk pada awak bagaimana itu seloka dan kita akan bincang sajak. Kita habiskan ini dalam sesi kuliah kita esok. InsyaAllah sebelum saya melepaskan anda dengan tugasan anda bagi topik penulisan kreatif. InsyaAllah. Okey, saya pun tak nak ambil masa awak sangat dan nak pukul 1. Ada sebarang soalan nak tanya saya? Tak ada soalan. Okey, tidur Terus saya kata suara saya ni amat lemah gemalai sampai pelajar dengar pun tidur. Sebab tu saya tak boleh masuk pertandingan syair tu. Sebab kalau saya tanya ada soalan tak, semua senyap je. Tidur tu dengar suara saya. Baik, jangan lupa isi borang kuliah, kehadiran kuliah untuk hari ini dan letakkan apa yang kita belajar hari ini di bahagian soalan yang terakhir. Dan nanti untuk kuliah kedua esok baru isi, walaupun borang yang sama digunakan untuk minggu yang kedua. Okey, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab hadir kuliah. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Dan kita akan sambung topik perbincangan kita mengenai genre puisi yang lain pada esok hari insya-Allah. Jaga diri baik-baik, COVID masih ada di luar sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, Madam. Waalaikumsalam.